صلاة بسلام مبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بسلام مبين لنقطة التعيين يا غرامي. نبي كان أصل التدبير من عهد كن فيكون يا غرامي. نبي كان أصل التدبير من عهد كن فيكون يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين سلام 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 بالتعيين يا غرامي. أيا من جاءنا حقا نذير مغيثا مسلما سبل رشاد. أيا من جاءنا حقا نذير مغيثا مسلما سبل رشاد. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan After Hours dari Masjid Al-Istighfar. Hari ini kita akan mendengarkan tazkirah dari Al-Fadhil Ustaz Hairi Nazrun yang bertajuk sifat masmuhmah yang kedua, iaitu Syarhul Kalam, iaitu menjaga percakapan. Falyatafaddal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia nikmatnya. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesihatan. InsyaAllah sama-sama kita bermohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmah, memberikan kita maghfirah dan juga memberikan kita sakinah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan insya-Allah dengan keberkatan bulan yang penuh barakah ini, kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala balak daripada kita dan menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini insya-Allah kita akan membincangkan ataupun berkongsi mengenai bahaya ataupun kesan apabila kita tidak menjaga lidah kita. Jadi khususnya apabila dalam keadaan kita berpuasa, selain daripada kita menjaga makan kita, selain daripada kita jaga minum kita, selain daripada kita tunaikan solat-solat sunat, solat sunat tarawih, kita membaca Quran dan sebagainya, dalam masa yang sama ada juga perkara-perkara yang perlu kita jaga, yang perlu kita waspada agar tidak terjejas ataupun tidak terkesan dengan ibadah kita disebabkan oleh perkara yang kita tak jaga tersebut. Jadi salah satu di antara perkara itu adalah menjaga lidah kita.
Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah merahmati ataupun telah memberikan kita kelebihan, iaitu dapat kita bertutur kata dengan lidah. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi nikmat tersebut, malah memberi nikmat yang lain ataupun menggantikan dengan nikmat yang lain. Tetapi bagi mereka-mereka seperti kita ini, alhamdulillah, yang dapat kita bertutur kata, dapat kita menyampaikan mesej, dapat kita, orang kata, membaca Al-Quran ataupun membaca apa saja dengan faedah ataupun dengan manfaat yang Allah berikan kepada kita daripada sudut lidah kita, maka banyaklah kita nak kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjatkan banyak-banyak kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita limpah kurniaan nikmatnya yang berkali-kali ganda. Jadi dengan disebabkan oleh lidah ini, orang Melayu kita ada katakan bahawasanya kerana mulut badan binasa. Jadi apabila dikatakan mulut ni, maksudnya kata-kata kita lah. Dan kata-kata kita ini mungkin boleh menyebabkan satu kebaikan ataupun sebaliknya boleh menyebabkan satu kemudaratan. Jadi kita timbangkan diri kita sendiri. Adakah kita gunakan lidah kita ini banyak untuk manfaat orang ataupun banyak untuk kemudaratan orang? Ataupun mungkin disebabkan oleh lidah kita, orang-orang sekeliling kita ataupun hal keadaan kita ini menjadi lebih mudarat disebabkan oleh lidah kita. Ada orang dia tak kisah, ada orang dia kata apa, alah ustaz, ini apa, lidah ini kira lidah saya lah ni. Jadi apa yang saya nak cakap, apa yang saya rasa, saya terus cakap. Jadi saya terus terang. Betul, kita memang ada hak untuk kita nak berterus terang dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai seorang Islam, ada garis pandu, ada adab-adab yang perlu kita waspada. Sebenarnya yang kita nak kongsikan pada hari ini ialah bagaimana cara untuk kita nak menjaga lidah kita. Dan ini merupakan satu perkongsian, bukan niat untuk kita nak mengajar. Saya tidak mengajar, tetapi saya berkongsi apa juga daripada para alim ulama kita, daripada para salafus salih kita, daripada para sahabat-sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkongsi, jadi mudah-mudahan ini untuk kemanfaatan diri saya juga dan juga kemanfaatan para penonton sekalian. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, iaitu di dalam Al-Quran, beberapa ayat-ayat yang menyentuh tentang bab lidah dan menyentuh tentang kebinasaan orang-orang disebabkan oleh lidah. Dan juga ada beberapa hadis-hadis Nabi SAW juga yang menyentuh tentang bab lidah. Dan juga ada beberapa kata para alim ulama juga yang menyatakan tentang bab lidah. Mungkin orang itu boleh menjadi seorang yang orang kata orang yang baik disebabkan oleh lidahnya. Ada juga disebabkan oleh lidahnya dia menjadi orang yang dibenci ataupun menjadi orang yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita nikmat lidah ini, iaitu nikmat untuk kita berkata-kata, dah tentu kita nak kena gunakan untuk kebaikan. Dah tentu kita nak gunakan untuk maknanya kemanfaatan, kan? Jadi bila kita berkata-kata ni, kita lihat kata-kata kita adakah ianya mendatangkan manfaat ataupun datangkan mudarat. Ada orang tanyakan soalan, tapi adakah soalannya itu ikhlas? Adakah soalannya itu mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan lebih banyak mudarat? Ada orang dia gunakan lidahnya untuk menegur. Jadi kita nak kena lihat juga adakah tegurannya itu mendatangkan lebih banyak manfaat ataupun lebih banyak mudarat. Ada orang menggunakan lidahnya untuk menyambung silaturahim. Ada juga orang menggunakan lidahnya untuk ataupun disebabkan oleh lidahnya terputuslah silaturahim. Jadi kita perlu memikirkan, kita perlu tapis. Kita perlu tapis dan juga memikirkan adakah perlu kita melontarkan kata-kata ataupun mungkin kita nak kena tunggu sampai bila waktunya yang lebih tepat untuk kita lontarkan kata-kata tersebut. Kerana setiap tempat ada ataupun setiap kata-kata itu ada kena dengan tempatnya yang tersendiri. Sebab tidak mungkin kita apa orang kata memberikan teguran kepada seorang rakan kita atau saudara kita dalam keadaan yang umum, dalam keadaan yang boleh memalukan dia. Kita boleh menyimpan kata-kata kita. Jadi maknanya kita boleh jaga lidah kita. Dalam masa yang sama, kita juga menjaga hati kita. Jadi saya nukil daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu bab menjaga lidah. Katanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
antara cara untuk kita nak menjaga lidah kita, kita jaga daripada 8 perkara ini. Ya, daripada 8 perkara ini. Jadi yang pertama, katanya jangan kita berbohong, kan? Jangan kita berbohong. Berbohong ini iaitu menyatakan perkara selain daripada perkara yang sebenar. Dia kata janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Walaupun dalam keadaan bergurau, elakkan daripada berkata-kata dengan kata yang bohong. Ini antara cara macam mana kita nak jaga lidah kita. Cara yang pertama, jangan kita berbohong. Kerana kenapa? Kerana ada juga hadis Nabi SAW yang menyatakan antaranya bahawasanya alamatul munafiki talatun. Tanda-tanda orang munafik ni ada 3. Idza haddatha kadzaba, jika dia berkata-kata dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia memungkirinya. Wa idza tumina khana, atau kama qala Nabi SAW, dan apabila dia diberikan amanah dia mengkhianati. Jadi tanda-tanda orang munafik itu salah satunya adalah berbohong. Jadi dalam cara apa, dalam apa jua keadaan kita, elakkan daripada kita berkata-kata dengan kata-kata yang tidak benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti mana juga hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi, iaitu menyalahi janji, iaitu memungkiri janji. Orang dah, apa orang kata, berikan janjinya kepada kita, atau kita telah memberikan janji kita kepada orang, kita perlu kotakan janji kita, kan? Jadi maknanya bila kita menyalahi janji, itulah antara cara kita tidak menjaga lidah kita, iaitu kita dah salah guna mengenai lidah kita, ya? Kita dah salah gunakan lidah kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana artinya 3 perkara apabila ada pada seseorang, maka ia adalah orang yang munafik, kan? Tadi seperti mana yang kita katakan tadilah. Jadi munafik amal dan bukan munafik akidah. Dan iaitu walaupun ia puasa dan semayang, dalam keadaan dia puasa ni, dia menyalahi janji. Walaupun dia dirikan solat, walaupun dia puasa dalam bulan Ramadan, tapi apabila dia menyalahi janji, apabila dia berkata-kata dengan kata yang bohong, maknanya dia termasuk dalam kategori munafik. Iaitu apabila salah satunya, apabila ia bercakap bohong, dan apabila ia berjanji, ia mungkir, dan apabila ia diamanahkan sesuatu, ia khianat. Jadi janganlah kita sedaya upaya kita cuba untuk mengubah, kita sedaya upaya untuk mengubah nasib diri kita, ataupun kita mengubah kebiasaan kita. Kalau bagi siapa yang mungkin terbiasa cakap bohong, terbiasa salah janji, ataupun memungkiri janjilah, walaupun kita janji dengan kawan kita, kita cakap kita sampai pukul 9, tapi jarang kita sampai pukul 9. Kadang kita janji pukul 9 sampai 9.45, kadang pukul 10. Itu antara, apa orang kata, contoh-contoh orang yang menyalahi janji. Jadi cuba sedaya upaya kita untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, demi untuk menyelamatkan lidah kita. Jadi yang pertama tadi, jangan kita berbohong. Yang kedua, jangan kita menyalahi janji. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, elakkan daripada mengumpat. Mengumpat ni apa? Iaitu ghibah. Mengumpat ini ialah memperkatakan hal seseorang yang lain di belakangnya, dan hal itu lebih teruk lagi apabila ia merupakan satu keaiban. Jadi inilah satu perkara yang biasa sedap kita dengar. Kenapa sedap kita dengar? Sebab dia cerita-cerita yang membuka keaiban orang, dan kita sedap dengar. Dan bila kita ceritakan pun sedap kita cerita, sebab cerita tentang hal orang. Ini mengumpat ni maknanya kita tidak menjaga lidah kita. Jadi maksudnya salah satu daripada tanda-tanda ataupun daripada perkara untuk kita nak jaga lidah kita, salah satunya adalah daripada mengumpat. Jangan kita memperkatakan hal orang lain. Kerana apa? Dosa mengumpat adalah lebih berat daripada 30 kali berzina, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Dan jadi maknanya kita memperkatakan hal keburukan orang lain, kita membuka keaiban orang lain, kita seolah-olah memalukan orang lain di belakangnya. Dia tak tahu apa-apa, tapi yang untungnya di sini adalah orang tersebut, kerana dia ini diumpat. Jadi apabila dia diumpat, makanya pahala-pahala yang kita amalkan ataupun yang orang-orang yang mengumpat tu amalkan, dekat akhirat nanti akan diberikan kepada si fulan tersebut. Jadi kita rugilah. Kita dah solat, kita dah puasa bulan Ramadan, kita dah lakukan amal kebaikan, amal kebajikan, tapi akhirnya pahala kita hilang pergi dekat orang yang kita umpat tu. Jadi makanya dia free ataupun dia senang-senang saja. Dia mungkin buat satu kesilapan, mungkin dosanya tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan mungkin dosanya itu saja yang dilakukan. Dia tidak ada dosa-dosa yang lain. Dia mungkin tak pernah memperkatakan hal orang lain. Dia mungkin tak pernah menyibuk ataupun kepo tentang hal orang lain, tapi orang lain memperkatakan tentang halnya, tapi akhirnya pahala-pahala semuanya diberikan kepadanya daripada orang-orang yang mengumpati dirinya. Jadi itulah kita nak lihatlah, kalau kita nak, antara cara kita nak jaga lidah kita, tinggalkan mengumpat kan. Kalau kita ada kawan-kawan atau mungkin kita ada WhatsApp group, WhatsApp group tu kira WhatsApp group yang tak baik lah. Maksudnya biasanya menjadi bahan perbualan dalam WhatsApp group tersebut adalah umpatan ataupun membawang kan, cerita-cerita pasal orang. Kau tahu tak, dia tu dia buat macam gini ataupun si fulan lah, dia melakukan sedemikian tanpa asas dan bukti. Walaupun cerita tu betul, tapi itu satu perkara yang tidak baik kerana ia membuka keaiban. Jadi tanyakan kepada diri kita, kalau misalnya itu diperlakukan ke atas diri kita, adakah kita boleh menerimanya? Kalau kita tak mampu nak menerimanya, jangan kita memperlakukan ke atas orang lain. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang menyatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi keaiban orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi keaibannya fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Jadi mungkin kita buka keaiban orang itu dekat dunia saja, mungkin dalam kita punya kenalan-kenalan saja. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita, Allah Subhanahu wa taala bukan buka aib dekat kenalan kita, tapi dekat seluruh masyarakat atau seluruh umat manusia, daripada zaman Nabi Adam sampailah ke zaman Nabi Muhammad SAW, sampailah ke akhir manusia yang hidup. Jadi aib kita ni terbuka. Allah SWT akan membuka. Kerana apa? Kerana kita membuka keaiban orang tersebut. Jadi sebelum kita memperkatakan sesuatu, sebelum kita melontarkan satu-satu umpatan dan sebagainya, kita fikir dulu. Sebelum terkena pada diri kita, baik kita berhenti dan elakkan daripada mengumpat. Kerana apa? Akhirnya nanti kita pula yang nak kena jawab. Dan juga ada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Apakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengumpat ni, seolah-olah kita memakan daging saudara kita yang sudah pun mati. Jadi adakah kita suka? Itu maknanya jijiknya atau hinanya orang mengumpat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ini satu perkara yang kita nak kena muhasabah. Sekarang mengumpat bukan lidah je, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita nak kena jaga juga social media kita, Facebook kita, Instagram kita, lagi-lagi WhatsApp kita kan. Kalau WhatsApp group dan sebagainya kan, kita PM kawan kita, kita ceritakan tentang hal keburukan orang lain. Malah yang lebih teruk lagi, kalau kita snapshot, kita ambil gambar, mungkin kita ambil gambar posting dia, kita screenshot posting dia, kita jadikan bahan, atau kita ambil gambar dia, sembunyi-sembunyi kita ambil gambar dia dengan niat nak buka aib dia, kita send dekat WhatsApp group dan sebagainya. Itu kita dah menjadi satu punca, ataupun kita jadi satu sebab musabab orang mengumpat, ataupun satu bahan untuk kita umpat. Jadi kita nak kena hati-hati. Dia mungkin daripada sudut mata kasar, mungkin orang tu buat satu kesalahan, tapi kesalahan kita sebenarnya lebih besar. Kerana kenapa? Mungkin kesilapan orang tersebut itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kesilapan kita dengan dia ini antara kita dengan dia. Takut-takut nanti bila dia tak maafkan kita, kita pula yang tersangkut amalan kita. Kerana apa? Kerana kita dosa dengan dia, bukan dosa dengan Allah. Dan tentu-tentu mengumpat tu dosa yang besar, tapi bersangkutan ataupun melibatkan diri seseorang yang lain, itu perlu kita meminta maaf dengan dia. Dan itulah yang kalau boleh kita nak elakkan. Kerana kenapa? Penat kita puasa bulan Ramadan, penat kita bangun malam sembahyang tahajud, sembahyang tarawih, sembahyang witir, kita baca Quran, kita pergi haji, kita pergi umrah, atau kita lakukan sedekah amal jariah. Hilang semua disebabkan oleh tak menjaga lidah kita, dengan sebab kita mengumpat atau menceritakan hal keburukan orang lain di belakangnya. Jadi antara perkara yang lain juga yang mungkin kita nak sentuh di sini adalah bab fitnah. Fitnah iaitu membuat cerita tentang seseorang di belakangnya, tapi cerita itu tidak betul. Ini lagi teruk lagi. Mengumpat tu
dia cerita kat belakang satu hal. Yang kedua ni dia buat fitnah. Maknanya fitnah ni cerita tak betul. Dia menyampaikan pada orang lain. Orang lain pun dah macam teruknya dia ni, jahatnya dia ni, dia ni orang yang tak baik lah. Kan? Disebabkan oleh mulut kita pula. Padahal apa yang orang tu lakukan betul-betul sebaliknya. Jadi kita kalau boleh elakkanlah fitnah ni. Dosanya al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah ini dosanya lagi dahsyat daripada pembunuhan. Membunuh ataupun mengambil nyawa ni dah menjadikan satunya dosa yang besar. Tapi fitnah ni dosanya lagi besar daripada membunuh. Dan kalau bukan fitnah, kita menyampaikan berita di belakang orang itu dengan keaibannya, kalau cerita tu betul pun namanya namimah, kan? Namimah ni menyampaikan keaiban orang lain di belakangnya. Dia macam mengumpat jugalah, tapi cerita yang betul. Jadi sia-sialah bila kita beramal. Tapi kalau kita masih membawang, kalau kita masih mengumpat, kalau boleh kita elakkan. Kita cuba kurangkan daripada memperkatakan hal orang lain. Carilah perkara-perkara, benda-benda lain untuk nak diperkatakan selain daripada hal perihal orang lain. Kita jangan cerita-cerita pasal ahli keluarga atau saudara mara. Sudahlah, yang sudah tu sudah. Kerana apa? Sampai bila pun tak akan habis kalau kita ceritakan tentang hal keadaan orang lain. Kalau kita rasa, seorang alim pernah mengatakan, kalau kita rasa dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pula kita menyibuk dengan dosa orang yang lain. Kita rasa dosa kita ni agak-agak Allah dah ampunkan ke belum ya? Kita tak tahu lagi tau, tapi kita masih menyibuk hal dosa orang lain seolah-olah kita ni tidak ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin kita dah cakap kita minta ampun dengan Allah, ya mungkin kita kata kita dah taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi bila kita rasa dosa kita belum diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan kita menyibuk dengan dosa orang lain. Jadi, yang seterusnya itu, yang pertama tadi, kita nak jaga lidah kita, jangan kita berbohong. Yang kedua, jangan kita menyalahi janji. Yang ketiga, jangan kita mengumpat. Yang keempat, elakkan daripada berdebat ataupun bertengkar ataupun suka membantah perkataan orang lain. Suka berdebat ataupun suka, orang kata, bertengkar, suka argue lah, senang kata. Semua benda dia nak argue. Kalau boleh elakkan. Itu antara cara kita nak jaga lidah kita, ialah kita elakkan daripada argument, kita elakkan daripada bertengkar. Kan ada hadis Nabi SAW, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Yang bermaksud, sesiapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran sedangkan ia adalah di pihak yang salah, Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah rumah di tepi syurga. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Dan barang siapa yang sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah di pihak yang benar, Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam syurga. Kalau kita avoid argument, kalau kita tinggalkan pertengkaran, tapi kita ni salah, maka Allah akan membinakan kita rumah di tepi syurga. Maknanya kita tahu kita salah kan? Orang marah kita, orang-orang tegur kita, kita tak berungkal, kita okeylah, kita terima, minta maaf ya, saya terima tegurannya dengan baik, terima kasih je, minta maaf, insya-Allah saya akan cuba untuk tak nak lakukan lagi. Terima kasih kerana concern, terima kasih kerana mengambil tahu hal diri saya, terima kasih kerana ingin memperbaiki diri saya. Saya tahu saya manusia biasa, saya akui kekurangan diri saya, terima kasih banyak-banyak. Dia tak bertengkar, maknanya dia tinggalkan pertengkaran tersebut, Allah akan binakan baginya sebuah rumah di syurga. Tapi yang darjat yang lebih tinggi lagi yang disambung oleh Nabi SAW, iaitu level yang lagi tinggi lagi, ialah apabila dia meninggalkan argument, dia meninggalkan pertengkaran apabila dia berada dalam keadaan yang benar. Dia cakap dia betul, dia tahu dia betul, dan dia tahu definitely orang yang dia tegur tu ataupun orang yang dia bertengkar tu, orang tu salah, tapi dalam keadaannya benar ni, dia tinggalkan argument tersebut. Maknanya dia sudahlah, dia pun tak nak apa orang kata, tak nak bertengkar dan sebagainya kan, tak nak ada gaduh-gaduh, jadi dia tinggalkan. Maka orang sedemikian, kata Rasulullah SAW, Allah akan binakan baginya rumah di tempat yang tinggi di dalam syurga. Kerana susah. Bayangkan, kita mungkin dengan ahli keluarga kita kan, kita tahu kita betul, tapi
kita masih lagi nak tegakkan pasal cakap aku tahu ni aku cakap ni betul dan aku tahu ini adalah satu kebenaran, makanya kita meninggalkan. Sudahlah, dah lah, penatlah cakap lah. Kalau boleh pun kita tak nak gaduh-gaduh dan sebagainya, maka akhirnya kita tinggalkan perdebatan tersebut. InsyaAllah akan dibinakan bagi kita satu rumah yang tinggi di dalam syurga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah engkau tertipu dengan tipu daya syaitan, kerana syaitan selalu mengatakan engkau mesti bertengkar dengan mereka kerana engkau adalah memperjuangkan kebenaran, dan jangan berlembah lembut di dalam hal ini. Kata Imam Al-Ghazali, syaitan selalu cocok. Syaitan selalu cakap apa? Ini kau betul tau ni, kau nak kena tegur tau. Ini kalau kau tak tegur ni kau salah tau. Kerana syaitan memang suka kita bertengkar, kan? Kadang-kadang kita rasa kita nampak semua benda kita nak tegur, dan kita nak orang kata memperbaiki hal there and then. Itu jam juga kita nak baikkan. Kita lupa itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang betul kita ada peranan, tapi seperti mana yang pernah kita katakan, setiap teguran, setiap kata-kata likulli maqamin maqal. Setiap tempat ini, setiap kata-kata ni ada tempatnya yang tersendiri. Ada yang kadang-kadang teguran kita atau kata-kata kita, lontaran cakap kita ni tak kena tempat. Kita cuba bayangkan ya, kalau misalnya kita pergi bertutur kata dengan menteri dan sebagainya, ada etiquette ataupun ada protokol, kan? Kalau kita bertutur dengan orang tua, ada protokol. Kita cakap dengan budak kecil, ada dia punya cara-caranya. Dia bukan kita cakap satu, dia kena dekat semua, tak boleh. Dan tak orang kata tak sesuai lah. Kalau kita cakap dengan apik kat pasar macam mana, kalau kita cakap dengan kawan kerja kita macam mana, kita cakap dengan bos kita macam mana, kan? Kita cakap dengan saudara mara kita, kan? Lain-lain semuanya. Jadi kita nak kena lihat keadaan, lihat mengikut kepintaran diri kita, macam mana kita nak sesuaikan kata-kata kita dengan orang-orang sekeliling. Apatah lagi bila nak menegur yang kita rasa kita ni betul, tapi dalam masa yang sama, ingat syaitan selalu memperdayakan. Okey, itu yang keempat, iaitu elakkan daripada berdebat untuk nak menjaga lidah kita. Yang kelima, memuji diri sendiri. Orang yang suka puji diri sendiri ni, dia syok sendirilah, senang kata. Ini pun antara cara ataupun antara yang lain kalau seseorang itu tidak menjaga lidahnya, ialah dengan dia banyak puji diri sendiri, kan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih, sebenarnya Allah Ta'ala lebih tahu siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya. Jangan kita puji diri sendiri. Allah Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa di kalangan Allah Subhanahu Wa Taala atau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita syok sendiri. Jangan ingat kita ni orang yang baik, kita ni orang yang banyak amal, kita ni orang yang banyak buat khidmat. Jangan kita ingat kita ni dah cukup pahala. Jangan kita ingat kita yang orang kata tinggi darjatnya di sisi Allah dan sebagainya. Sentiasa pandang diri kita ni dengan pandangan yang hina. Aku ni pendosa, aku ni banyak dosa, aku ni banyak dosa dengan orang, banyak dosa dengan Tuhan, banyak amal ibadah aku ni kurang. Entah kalau dah ibadah pun tak Allah terima ke tidak. Jadi bila kita sentiasa merendahkan diri kita, insya-Allah kita akan mewarisi sifat tawaduk dan sentiasa memandang hina, memandang kotor diri kita. Dan dengan itulah insya-Allah lebih kurang akan mendorong diri kita daripada mengelakkan, daripada memuji diri sendiri. Dan yang keenam, jangan kita melaknat, kan? Jangan kita melaknat. Nak jaga lidah kita, jangan kita suka melaknat. Jangan kita suka memaki hamun orang. Jangan kita suka mempersalahkan orang, berbual kasar dengan orang, tinggi bahasa ataupun kasar bahasa, ataupun dengan kurang adab dan sebagainya. Mungkin kita ingatkan kita ni bos, kita ingatkan kita ni orang yang berkuasa, jadi kita ada hak nak cakap apa-apa dekat orang-orang atau pekerja-pekerja kita. Itu satu akhlak yang bukan akhlak Rasulullah SAW. Dan kita fikir sendiri, kalau kita tak mengikut akhlak Nabi, macam mana agak-agak orang nak hormati kita. Jadi kita tak boleh nak cakap, oh no, I'm the boss, I have the right to say so. Actually, not really lah, tak sebenarnya. Kenapa? Kerana orang yang tidak menjaga lidah, kerana banyak melaknat orang ni, hidupnya itu dia tidak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau dia menghina atau yang dia membuat kasar itu dengan pekerja ataupun dengan orang-orang Islam sendiri. Dan juga jangan melaknat apa lagi? Jangan melaknat binatang-binatang, jangan melaknat tumbuh-tumbuhan, jangan melaknat biasa ni bulan Ramadan ni bulan puasa, makanan. Maklumlah kadang bulan puasa, kadang orang rumah masak
mungkin tak sesedap macam luar Ramadan. Kita pula alamak masin lah, alamak tawar lah, sejuk lah, apalah ini pedas lah. Jadi kurangkan daripada memperkatakan hal-hal sedemikian. Kerana kenapa? Kerana jangan pernah sekali-sekali kita melaknat kerana itu satu sifat yang tidak baik, satu sifat yang bukan sifat Nabi SAW. Jadi ini merupakan satu sunnah, iaitu tidak mencela makanan. Kerana apa? Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya tanpa mencelanya. Dah makan tak sedap, dah jangan komplain, diam sudah. Cari makanan yang lain. Kalau tak ada makanan yang lain, anggaplah mungkin inilah rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita malam ini. Tak apalah, saya sekali asyik makan sedap aja kan, saya sekali makan tak sedap. Kita muhasabahlah diri. Kita ingat juga, kita ni sekurang-kurangnya dapatlah juga makan. Ada juga makanan atas meja. Ada juga orang yang tak ada makanan atas meja. Ada orang meja pun tak ada, kan? Sampai begitu sekali tahapnya. Jadi kita banyak bersyukur pada Allah SWT. Jangan mencela makanan. Tertawa sikit, tambah garam. Termasin sikit, tambah air. Kalau rasa macam tak boleh nak tambah air, kita makan sekadar yang mampu. Jangan kita biasa mencela makanan. Dan yang seterusnya, antara cara untuk menjaga lidah kita, jangan doakan keburukan orang lain. Jangan doakan kecelakaan kepada orang lain, ya. Kerana kenapa? Kerana ini adalah cara yang sangat-sangat dikeji Allah SWT, iaitu mendoakan keburukan orang lain. Dia kata apa? Semoga dia dilaknat lah. Mudah-mudahan Allah balas dia dengan balasan yang sewajarnya. Tak usah, kerana itu bukan ajaran Nabi SAW. Jangan kita melaknat ataupun jangan kita mendoakan kecelakaan kepada orang lain, walaupun orang lain melakukan yang tak baik kepada diri kita. Dan yang terakhir sekali, jangan kita mengejek-ngejek ataupun bergurau-gurau sampai seorang yang tersebut itu malu. Jangan kita, orang kata gurau kasar lah. Tak semua orang boleh terima gurauan yang kasar. Kita tak boleh, itu antara cara untuk nak menjaga lidah kita ialah kita kurangkan bergurau dengan gurauan yang kasar, yang iaitu mengejek orang yang lain. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita jaga, iaitu menjaga lidah kita daripada kebinasaan. Kebinasaan apa? Kebinasaan badan kita, kebinasaan amal ibadah kita. Kerana rugi kita beribadah, rugi kita beramal, tetapi lidah kita tak jaga. Dan kerana lidah kita lah, takut-takut, na'udzubillah min zalik, seseorang itu dijerumuskan dalam api neraka disebabkan oleh lidahnya. Kerana apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati perkongsian kita, dan mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Dan minta maaf di atas segala salah silap, dan mudah-mudahan segala kebaikan itu datangnya daripada Allah SWT. Saya bermohon dan berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah SWT, dan insya-Allah dapat keberkatan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan disampaikan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Hairi atas perkongsiannya tentang kepentingan dan cara-cara untuk kita menjaga lidah kita, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini. Lidah kita ni bukan kena jaga dari sudut makanan sahaja, akan tetapi banyak permusnahan berlaku kerana lidah kita. Kata-kata kita, kemegahan kita, ejekan, kemarahan, semuanya terjadi kerana lidah. Menjaga kata-kata ini tak semestinya berdiam sahaja, but it is knowing the right time and the right place to mengatakan sesuatu itu. Dalam banyak-banyak iktibar yang boleh kita dapati dalam perkongsian Ustaz Hairi, saya amat terkesan dengan dua perkara. Yang pertama adalah kerendahan diri beliau apabila menyatakan ilmu yang kita manfaati ini bukanlah untuk kita mengajar, akan tetapi untuk kita mengembangkan ilmu itu dengan berkongsi. Bila kita cakap sharing is caring. Bila kita cakap mengajar, teaching is another new level. Iktibar yang kedua adalah perkongsian ataupun peringatan beliau tentang menjaga lidah kita ini dengan berdiam untuk mengelakkan pergaduhan ataupun menyakiti hati orang. Walaupun kita tahu kita betul dan benar, sesungguhnya penonton, kadang-kadang kita lupa dengan hakikat ini. Kita selalu bila kita rasa betul dan benarlah, kita ingatkan kita kena cakap seterusnya. Walhal ada juga waktu yang kita patut kontrol percakapan kita ini. Kerana apa? Percakapan yang terlalu banyak pun mungkin mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Jadi sama-samalah kita doa kepada Allah untuk memberi kita hidayah untuk menjaga lidah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali selepas iklan ini.
Doang sikit saya nak ambil. Apa ni Mi? Ha? Ni apa? Suap. Nak suap? Ha. Leceh betul lah kau ni. Sikit lah je dah kat sini. Okey. Alright. Ajem! Cik, kan saya dah jawab hari tu nasal spray boleh. Ni pun sama juga kaedah dia. Dan lagi kalau swab test sesuatu yang perlu. Jadi boleh ambil, jangan risau. Nak lebih lanjut tengok dekat caption tu ada link. Okey? Baiklah, pada rancangan tilawah kali ini kita akan mendengarkan 4 surah dari Ustaz Maznan. Apa surahnya? Surahnya adalah surah Al-Fil, surah Al-Qurash, surah Al-Ma'un dan juga surah Al-Kautsar. Surah Al-Fil yang bermakna gajah merupakan surah di mana diceritakan tentang peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi, iaitu tahun gajah. Yang mana tentera Abraha cuba menghancurkan Kaabah akan tetapi gagal apabila Allah menurunkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari api neraka untuk menghapuskan mereka. Surah ini memperingatkan manusia bahawa sia-sialah usaha untuk kita menghancurkan agama Allah kerana Allah Maha Berkuasa dan akan menjaga ajaran yang telah diturunkan. Surah Al-Qurash mempunyai 4 ayat sahaja. Perkataan Al-Qurash ini merujuk kepada golongan orang Quraisy di mana dinyatakan di dalam surah ini kehidupan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka untuk menjaga kota Mekah dan Kaabah. Di dalam surah ini, Allah menyeru kepada golongan ini untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un mempunyai 7 ayat dan memberi makna barang-barang yang berguna. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sifat-sifat orang yang mendustakan agama. Siapakah mereka? Golongan yang pertama adalah mereka yang menindaskan anak-anak yatim dan tidak ambil peduli tentang fakir miskin. Golongan yang kedua adalah mereka yang lalai dan menunjuk-nunjuk akan solat mereka. Dan golongan yang ketiga pula adalah mereka yang tidak menghulurkan bantuan kepada mereka yang berhak menerimanya. Akhir sekali, surah Al-Kautsar merupakan surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Ianya mengandungi 3 ayat sahaja dan tajuk surah ini memberi makna telaga Kautsar, di mana di dalam telaga ini akan mempunyai nikmat yang amat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang beriman. Diriwayatkan telaga ini akan dijumpai di hari akhirat kelak dan barang siapa yang meminum air dari telaga ini akan hilang rasa kehausan selamanya. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita dengarkan bacaan surah-surah ini. Falyatafaddal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر